kita punya kelas ni. Cikgu pun baru tahu. Cikgu pun baru tahu. Okey. Cikgu pun baru tahu yang kata kita boleh record. Ni bila pakai official punya account lah. Yang sekolah punya account tu. Okey, so tanpa buang masa, mari kita lihat. Jadi, cikgu nak mulakan cara perbezaan ini dengan menggunakan contoh yang kita buat minggu lepas, iaitu 3x kuasa 2, 3x kuasa 3 dan 3x kuasa 4. Okey. Cikgu nak menggunakan contoh yang ni. Cikgu nak guna contoh yang ni balik supaya nak menunjukkan yang bahawa cara pengurangan kuasa lebih mudah banyak lagi daripada prinsip pertama. Sebab prinsip pertama tu hanya cara nak adalah satu cara yang lain nak menunjukkan apa kaitan had dan juga pembezaan. Okey, cikgu tunjuk. So y sama dengan 3x kuasa 2. So ini contoh pertama yang kita buat minggu lepas. Okey. Berkenaan cara membuat pembezaan dengan menggunakan prinsip pertama iaitu had lah. Right. So, pembezaan kita tahu semua dia akan jadi kalau sini y, sini x. So, bila kita buat pembezaan, dia akan menghasilkan dy per dx lah. Kita akan menghasilkan dy per dx. Muka surat berapa? Sekejap, cikgu pun. Sekejap. 2.2 muka surat 38. Muka surat 38 tapi cikgu tak ambil lagi contoh dalam tu. Cikgu tak ambil lagi contoh dalam tu. Cikgu hanya tunjuk yang contoh minggu lepas yang kita guna. Iaitu y sama dengan 3x kuasa 2. Kemudian y sama dengan 3x kuasa 3 dan juga y sama dengan 3x kuasa 4. Itu yang kita buat minggu lepas lah. Okay, so kita tengok bagaimana nak membuat pembezaan dengan menggunakan pengurangan kuasa lah. Konsep pengurangan kuasa. So, konsep ini tersangat-sangatlah mudah. Dia tidak akan menggunakan langsung had tersebut. Yang minggu lepas kita buat had tu, minggu ni kita tak akan guna langsung. Iaitu, cara nak buat dia adalah, bila kita nak buat dy dx sama macam minggu lepas, kita akan letak dy per dx. Okey, sama. Membuat pembezaan, so dy per dx. Kemudian, cara dia adalah sangat-sangat mudah, iaitu dia punya cara adalah, yang pertama adalah bawa kuasa ke depan. Kita akan bawa kuasa ke depan, jadi sini 2, bawa ke depan. So, jadi 2. Kemudian, salin balik, kuasa tolak 1. Sekejap. Okay, so ingat sekali lagi. So, cara nak buat pembezaan pengurangan kuasa adalah yang pertama, kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Kuasa bawa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Kemudian, nombor dengan nombor boleh darab. 2 tolak 1, so dapatlah 6x sahaja. Itu sahaja cara kita nak buat. Siapa yang ada nota minggu lepas boleh tengok betapa mudahnya cara ni berbanding prinsip pertama. Kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Siap dapat jawapan yang sama macam minggu lepas. Cuma dia punya step adalah 2 langkah sahaja. Nampak tak? Sangat mudah. Okey. Semua boleh Kita tengok pula yang kedua. Cikgu ambil di contoh yang kedua. Sama juga. Yang minggu lepas juga. Iaitu y. Cikgu ambil contoh minggu lepas. Y sama dengan 3x kuasa 3. Okey. Minggu lepas kita kena buat delta y. Betul? Kita kena buat delta y. Kita kena cari f dalam kurungan x tambah dengan delta x, tutup kurungan, tolak fx dan sebagainya. Tapi minggu ni tak perlu. Sebab apa? Kita gunakan cara ataupun kaedah pengurangan kuasa. So, nak jadi pembezaan, pastikan letak dy per dx. Kemudian, macam biasa, kuasa ke depan. Salin balik. Tolong tutup mic lah. Tolong tutup mic supaya tak ganggu. Okey, kuasa ke depan,
salin balik kuasa tolak 1. So dapat 3 darab 3, 9. X, 3 tolak 1 dapat 2. So dy per dx. Jadi minggu lepas kita dapat sebiji macam ni. Tapi minggu lepas sangat-sangat panjang sampai penuh satu whiteboard. Betul? Minggu lepas sangat-sangat panjang sampai penuh satu whiteboard. So, sebenarnya inilah kaedah pengurangan kuasa. So, sangat-sangat mudah. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Okey. So, boleh semua itu adalah basic kita. Itu adalah basic kita. Jadi ini semua yang cikgu buat ni, ini dipanggil sebagai pembezaan. Ini dipanggil sebagai pembezaan peringkat pertama. Peringkat pertama. Sebab apa dia cakap peringkat pertama? Sebab nanti kita ada peringkat kedua. Kejap. Okey. Sebab apa kita panggil dia peringkat pertama? Sebab nanti kita akan ada satu lagi iaitu peringkat kedua lah. So peringkat pertama adalah pembezaan kali pertama. Iaitu kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Macam tu sahaja. Okey. So boleh Sekejap cikgu nak panjangkan sikit cikgu punya whiteboard ni. Whiteboard dah. Sekejap. Nampak banyak sikit. Sekejap Okey, tengah azan. Right. Okey, sementara tengah azan ni cikgu bagi contoh. Boleh cuba buat tengok. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey. Boleh cuba buat sama-sama. Right. Kejap Aizil handsome tak sekejap saya cikgu bagi talent saat tengah cikgu punya ni ada azan kan. Boleh cuba buat dulu pakai formula yang sama. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa.
Okay. Alright. So, jadi kita mulakan balik. Okay, jadi sekarang tadi adalah basic kita. Terima kasih yang jawab dalam komen tadi, terima kasih. So, senang sahaja, kuasa ke depan salin balik, tolak kuasa. Dia ada rim sikit. Kuasa ke depan salin balik, tolak kuasa. Macam tu sahaja. Okay. So, sekarang cikgu tunjuk ada 3 contoh dekat sini dan ketiga-tiga contoh ni mempunyai bentuk yang berbeza. Bentuk yang pertama tidak ditulis sebagai Y sama dengan gambar rajah. Sama dengan soalan. Bentuk yang kedua adalah yang standard, iaitu di mana kita ada Y dekat depan, ada dia punya persamaan dekat belakang. Dan soalan yang ketiga merupakan dalam bentuk fungsi. Macam mana kita nak buat pembezaan untuk soalan A dan soalan C. Sebab apa? Dua soalan ni cikgu tak pernah tunjuk lagi contoh dia. Untuk soalan yang tengah-tengah tak ada masalah, kita tahu dy per dx settle. Bagaimanakah kalau dalam keadaan fungsi dan kuasa dia ataupun dia punya pemboleh ubah dia dekat bawah, macam mana pula? So kita akan tengok 1/1. Okey, boleh Alright. So, kita mula untuk soalan yang pertama di mana tidak ada tulis Y sama dengan persamaan di belakang ni. Jadi, cara penulisan untuk dia adalah kita kena faham kalau dia ada Y, dia ada X, dia akan jadi dy per dx. Betul? Maksudnya kini ada Y, so X dekat bawah. Alright. Okey, jadi kita buat dulu soalan yang belakang ni. Okey, tapi okey, tak apa. Ni contoh dia. Okey. Maksudnya apa? Jika nak buat pembezaan di mana kita ada pemboleh ubah Y dan juga pemboleh ubah X, maka dia akan jadi dy per dx. Okey, itu yang pertama. Sekarang dekat sini dia tak ada Y. Dia tak ada Y. Maka kita akan tulis d per dx sahaja. D per dx sahaja. Sebab apa d per dx? Sebab Y tak ada. Sebab dia tak tulis dia sebagai Y. So, kita hanya akan tulis d per dx sahaja. So, tapi kena ingat, dia tak boleh tulis d per dx saja. Kita kena bubuh lagi satu benda dalam kurungan negatif 2/3 X kuasa 6 tutup kurungan. Macam tu sahaja. Macam ni sahaja. Tadi kita buat dy per dx. Yang ni dia akan jadi d per dx dalam kurungan salin balik soalan. Ini ada apa ni cikgu? Ni tak ada apa pun. Ini cara penulisan sahaja. Jika tidak diberi Y sama dengan apa? Macam contoh macam ni. Yang ni tak bagi kan? So kita kena buat macam ni. Sebab apa? Dia tak ada Y. Yang ni ada Y, so jadi dy per dx. Sebab yang ni tak ada Y, so dia akan jadi d per dx dalam kurungan salin balik yang ni lah. Salin balik yang ni. Kemudian, sama dengan barulah kita akan buat pembezaan. Baru kita akan buat pembezaan. So macam mana pembezaan kita? Kuasa ke depan. Kuasa ke depan. Salin balik. Kuasa tolak 1. Macam tu sahaja. Okey tak muat pula. Buat kecil. Buat besar duduk dalam ni. Okey. Alright, boleh Kuasa ke depan salin balik. Kuasa tolak 1. Salin. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Jadi yang ni kita boleh selesaikan. Dapat sini negatif 4. X, 6 tolak 1 dapatlah 5. So, ini jawapan kita. Yang belakang nak salin balik Boleh nak salin balik. Tak ada masalah. So, ini menunjukkan apa? Pembezaan X terhadap yang ni lah. Terhadap yang ni. So, itu sahaja. Cara penulisan sahaja. Tapi untuk pembezaan sama. Kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Macam tu sahaja. So sangat-sangat mudah. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B dia ada Y. Sama dengan 1/5 punca kuasa X. Okey, sekarang ada Y jadi maka kita punya pembezaan boleh jadi dy per dx. Tak ada masalah. Boleh jadi dy per dx, tak ada masalah. Cuma sekarang kita ada masalah adalah dekat punca kuasa. Dekat punca kuasa sekarang kita ada masalah. Jadi kena ingat, kita dah pernah belajar dalam bab indices, logaritm dan juga surd. Di mana kalau punca kuasa dia bersamaan dengan X kuasa 1/2.
Seingat ini kita dah belajar waktu tingkatan 3 pun dah belajar, tingkatan 4 pun dah belajar. Jadi cikgu harap benda ni semua para pelajar dah ingat ataupun dah tahu. Jadi itulah. So punca kuasa maksudnya 1/2. So 1/2 tu apa dia? Kuasa. Jadi nak buat apa cikgu? Buat pembezaan macam biasa. So dy per dx, sebab kita ada y, so boleh jadi dy per dx sama dengan kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Wajib tolak 1 Wajib tolak 1. Kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Settle. So ini dapat 1/10 x. 1/2 tolak 1 dapat apa? Negatif 1/2. So pelajar kena ingat kuasa negatif bukanlah bentuk am. Kuasa yang negatif bukan bentuk am. Kita kalau nak tulis jawapan terakhir, pastikan kuasa kita sentiasa positif. Jadi cikgu tanya, kalaulah kuasa kita negatif, macam mana nak positifkan? Macam mana nak positifkan? Tolong komen. Siapa nak cakap dekat mic pun boleh. Siapa nak komen pun boleh. Ingat kuasa negatif bukanlah bentuk am. Kita nak dalam bentuk am sebab nak tinggal jawapan yang terakhir. So kita nak positifkan kuasa. Okey, Afiq Ikhwan kata bahagi. Okey, lagi. Pecahan, lagi. Cepat. Bab, indices, logarithm dengan cert. Ada kita belajar. Waktu tingkatan 3 pun kita belajar. Macam mana nak positifkan kuasa yang negatif. Siapa yang ingat? Punca kuasa. Okey, lagi. Hanani kata punca kuasa. Bukan lagi. Darab. Bukan. Per dengan cert. Tukar tempat. Okey, so cikgu jumpa dah jawapan dia. Alright. Bagus. Okey. Bagus. So, kita kena bawa dia turun ke minta maaf. Ada orang call cikgu tadi. Minta maaf. Ada orang call. Minta maaf, ada orang call cikgu tadi. Minta maaf. Okey, maaf cikgu ada orang call tadi. Sebentar. Okey, minta maaf. Bukan. Ada orang call cikgu tadi. Ada orang call cikgu tadi. Okey. Alright. So, kita nak positifkan kuasa yang negatif, maka kena tukar tempat. Kita kena tukar tempat. Bukan kena bawa ke bawah, kita kena tukar tempat. Maksudnya apa? Kalau dia duduk dekat atas, so kita kena bawa dia ke bawah. Kalau dia duduk dekat bawah, kita kena bawa dia naik atas. So tu pelajar kena faham. Tukar tempat, bukan bawa turun bawah saja. Okey. So sekarang dia duduk kat atas. Dia duduk kat atas ni. Dia duduk kat atas, jadi kita kena bawa dia ke bawah. So dia akan jadi, okey, dia akan jadi 1/10. Jadilah positif 1/2. So 1/2 dia akan dapat apa? Punca kuasa lah. So akan jadi 10 punca kuasa X. So inilah dy per dx kita. Okey, boleh? So jadilah 1/10 punca kuasa X. Okey, boleh Alright, macam tu sahaja. Kena ingat kalau dia negatif, so kita kena tukar tempat supaya jadi positif. Okey, boleh Alright. So next, kita tengok pula bentuk yang ketiga, di mana dia bagi dalam bentuk fungsi.
Okey, pakat left sebab ingat lag kau. Aduh, minta maaf. Bukan lag. Ada orang call cikgu. Bila call ni internet hilang. Okey. So next kita ambil soalan yang seterusnya, dia dalam bentuk fungsi ya. Dia dalam bentuk fungsi. Alright. Okey, soalan C. So kita ada fx sama dengan 3/8x kuasa 2. Alright. Okey, jadi kita dalam bentuk fungsi. Kalau bentuk fungsi, nak buat pembezaan, kaedah dia sama. Kuasa ke depan salin balik, tolak kuasa. Sama. Cuma, cara penulisan dia tidak boleh meletak sebagai dy per dx lah. Dia akan jadi macam mana? Bila pembezaan fungsi, kita akan salin balik fungsi tersebut, tapi dekat bahagian F ni akan ada satu. Macam tu. Dia akan ada benda yang tertarik macam ni. Cikgu panggil prime, tapi benda tu bukan prime lah. Tapi cikgu selalu panggil dia prime. F prime, iaitu pembezaan kali pertama. So, cara nak buat dia sama. Okey, tapi untuk membuat pembezaan, kita tak boleh ada pemboleh ubah kita ni dekat bawah. Pembezaan kita tak boleh ada pemboleh ubah kita dekat bahagian bawah. So, kita kena bawa dia naik atas. Jadi, positif dekat bahagian bawah, naik atas akan jadi negatif lah. Negatif 2. So, dia akan jadi negatif 2. Okey kan? Pembezaan tidak boleh ada pemboleh ubah berada di bawah. Dia wajib dekat atas. So, kita kena bawa dia naik atas lah. Macam ni. Okey. So, nak buat macam mana pembezaan? Mudah. Kuasa ke depan. So, negatif 2. So, negatif 2 lah ke depan. Negatif 2. Kuasa ke depan salin balik. Tolak kuasa. Macam tu. So, dia akan dapat, ni boleh cancelkan terus. 4. So, dapatlah negatif 3/4 X. Negatif 2 tolak 1 menghasilkan negatif 3. Okay. Benda yang sama, dia tidak berada dalam keadaan yang am. So, kita kena bawa dia turun. Kita bawa dia turun ke bawah. So, kita punya tulisan akan jadi negatif 3/4x kuasa 3. So, ini adalah f prime x. Ini adalah pembezaan kalau diberi dalam bentuk fungsi. Kaedah dia sama. Cuma sekarang kita kena bubuh. Penulisan dia berbeza sikit lah. Okey. So, boleh semua? Itu sahaja pembezaan. Pembezaan basic kita adalah yang tu. Kuasa ke depan salin balik, tolak kuasa. Macam tu sahaja. Okey, boleh Kalau dekat F tu tak tulis satu salah tak? Okey, kalau tak tulis yang ni, so dia akan jadi salah. Mungkin tolak satu markah. Sebab apa? Cara penulisan kita tak betul. Contohlah macam ni kan. Buat macam ni. So ini tak menunjukkan dia adalah pembezaan. Jadi pastikan kita kena tulis ada satu dekat atas ni. Bukan satu pula, kita buat garisan yang atas tu lah. Okey, boleh. So kalau tak tulis mungkin dia tolak satu markah. Ataupun cikgu tu baik dia tak tolak lah. Dia just letak kat kita. Boleh tak ada masalah. Kalau tak tulis tu dia ikut juga. Ada pemeriksa yang ditolak tu markah lah. Ada pemeriksa dia tolong kita. Okey, boleh. Alright. So, jadi seperti saya cakap, bab pembezaan ni sangat pentingkan yang ni lah. Yang prinsip pertama tu penting jugalah kalau masuk. Tapi jarang sangat-sangat masuk. Jarang sangat-sangat. Okey, tapi jangan risaulah. Okey, boleh Alright. So, jadi kena faham itu adalah pembezaan. Iaitu kita mengurangkan kuasa dekat pemboleh ubah. Kalau boleh perasan tadi, semua soalan kita tolak satu dekat kita punya pemboleh ubah. So, kalau pemboleh ubah kita X, so kita akan tolak dekat X lah. Kalau pemboleh ubah kita tu benda lain, nanti bila kita tengok lagi soalan-soalan yang lain, dia akan tukar lah kan. Dia bukan X saja. Dia mungkin pakai benda lain. J ke apa ke, tak ada masalah. So, kita akan kurangkan. Itu cikgu cakap tu, kaedah pengurangan kuasa. Pengurangan kuasa dekat mana? Dekat pemboleh ubah. Okey, boleh
Alright. So kita tengok pula. Kita tengok lagi contoh. Kita tengok lagi contoh. Okey. Sekarang tadi kita buat semua ada satu persamaan saja. 3x kuasa 2 ataupun 1/2 punca kuasa x, 1/5 dan sebagainya. So ada satu sahaja. So macam mana pula kalau kita ada dua? Contoh dia macam mana? Okey, cikgu ambil contoh dekat dalam buku teks sahaja. Okey, contoh dia. Kita ada y sama dengan 5x kuasa 3 tambah dengan 3/4 x kuasa 4. Nampak tak? Kita ada dua. Kita ada dua. Okey, so dalam buku teks dia buat kaedah yang sangat-sangat meremehkan. Bagi cikgu sangat-sangat remeh. Kita kena tulis pula d per dx dan sebagainya. Bagi cikgu tak perlu pun buat benda tu. Sebab tak nak markah pun dekat situ. Apa yang perlu para pelajar buat bila kita ada dua benda macam ni, bezakan kedua-duanya, buatlah kaedah pembezaan yang cikgu buat tadi tu berasingan. Maksudnya yang ni pun kita buat, yang ni pun kita buat. Macam mana tu? Kita buat bersama. So nak pembezaan dy per dx sama dengan, okey, ini satu persamaan ini satu ungkapan. Yang ni satu lagi ungkapan. So ungkapan ni sama, kuasa ke depan salin balik. Okey, kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Tambah, buat benda yang sama, kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Okey. So 5 darab 3, so 15 x 3 tolak 1 dapat 2 tambah, so ini boleh potong, 3x 4 tolak 1 dapatlah 3. So dy per dx. Macam tu sahaja. Tak perlu nak tulis macam dalam buku teks tu. Nak tulis satu persatu pulaan, d per dx lah, d per dx dekat sini. Siapa yang tengok buku teks lah. Siapa yang tak tengok, tak ada masalah. Cuma cikgu nak bagi tahu, kaedah dia sama, buatlah asing-asing. Yang ni buat juga, yang ni pun buat juga. Siap. Macam tu sahaja. Okey, boleh? Kaedah dia sama, kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Kuasa ke depan salin balik tolaklah kuasa. Macam tu sahaja. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, tengok lagi. Kita tengok lagi. Alright. Okey, kita tengok lagi So boleh kalau cikgu cepat tolong bagi kita cikgu Kalau cikgu terlalu cepat tolong bagi kita cikgu Kalau cikgu terlalu cepat tolong bagi kita cikgu. Kalau ada soalan boleh cek, tak ada masalah. Cikgu sentiasa tengok chat, jangan risau, boleh cek, tanya. Okey, soalan next. Okey, soalan B. Okey, soalan B dia dia tak bubuh kan, tapi tak ada masalah lah. Cikgu pun tak bubuh lah. Okey. Tolak 9. Alright. Okey, so sekarang bentuk dia macam ni pula. Alright. So, untuk selesaikan untuk buat pembezaan, jika kita punya soalan dalam keadaan ada kurungan macam ni, okey. So kena ingat, kita sekarang nak memudahkan diri kita. Kita sekarang nak memudahkan diri kita. Jadi bila ada dua macam ni, ada kurungan, so baiklah kita kembangkan. Baik kita kembangkan. So itu darab. Darab. Okey. So kalau darab, sebelum nak buat darab tu, so kita faham sini X, sini pun X. So asas dia sama. Jadi kuasa boleh tambah. Ini tak ada masalah lah. Darab macam biasa saja. So sini ada kuasa 1. So kita boleh tambah. Okey. So kena ingat punca kuasa maksudnya apa? Cikgu tulis balik dulu. Untuk memudahkan para pelajar. Sini adalah 1/2 tolak 9. Okey. Kemudian kita darab. Okey, darab asas sama. Jadi boleh tambah kuasa. 1 tambah 1/2. Okey. Kemudian yang ni pula X darab dengan 9. So dapatlah 9X. Alright. So kita akan dapat 1 tambah 1/2 dapatlah 3/2.
tolak 9X. Okey, so dalam keadaan macam ni lebih mudah untuk kita buat pembezaan. Lebih mudah untuk kita buat pembezaan. Okey, sebabkan dia tak ada Y dekat depan, jadi cara penulisan kita sama macam contoh yang kita buat tadi. So, kita kena buat D per DX dalam kurungan X 3/2 tolak 9X tutup kurungan. Okey. Tapi kaedah yang dia buat tu, maksudnya D per DX yang ni, D per DX ni tak perlu buat. Yang tu tak ada masalah. Yang tu tak payah buat. Yang tu tak ada dalam penulisan permakahan pun. Jangan risau. Kita buat macam biasa. Kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Okey, boleh. Tolak. Yang ni pun sama. Sini ada kuasa 1. Kuasa ke depan, 1. Salin balik, kuasa tolak 1. Okey, boleh? Alright. Sama. Kaedah dia sama. Okey, kemudian kita buat macam biasa. So, sini tinggallah 3/2X. 3/2 tolak 1. So, dapat sini 1/2. Okey, betul? So, dapat 1/2 dekat situ. So, tolak. 1 darab 9 dapatlah 9. 1 tolak 1 dapatlah 0. Okey, 0. Jadi, kalau kuasa 0 dapat nilai apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Kalau dia kuasa 0, apakah nilai yang kita akan dapat? Ya, bagus. Bagus. 1. Maka jawapan terakhir kita adalah 3/2. Nak tinggal macam ni pun boleh. Tapi nak bagi cantik, kita buh set X lah. Tolak 9. Siap. Inilah pembezaan kita. Inilah pembezaan kita. Okey, boleh? Ingat, kalau ada kurungan macam ni yang boleh kita kembang, kita akan kembangkan. Tapi dia ada lagi yang kata ada kurungan tapi susah nak kembangkan. Macam mana? Saya kita akan tengok. Okey, boleh? Alright, macam tu sahaja. Kaedah yang sama, cuma kita ada 2. Sini pun ada pemboleh ubah, sini pun ada. Tapi cara dia masih lagi sama. Kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okey, boleh Alright. So, kalau siapa-siapa ada masalah sekarang, tolong bagi tahu cikgu. Okey, sebelum kita nak pergi lagi ke soalan yang seterusnya. Sebelum kita nak pergi lagi ke soalan yang seterusnya. Okey. Alright, tak ada apa-apa. Okey, kalau ada masalah, ada lagi kekeliruan untuk membuat pembezaan. Okey, punca kuasa X tu tak duduk bawah Okey. Sekarang dia adalah positif. Kalau dia positif, dia duduk atas. Tadi sebab punca kuasa kita negatif. Jadi kita nak positifkan, kita kena bawa dia turun bawah. Okey, boleh. Sekarang dia memang positif sebab 3/2 tolak 1 dapat positif 1/2. Betul tak? Kau cikgu salah kira. Betul kan? 3/2 tolak 1. Okey, betul. Dapat 1/2. So 1/2 ni positif. Jadi kalau dia dah memang positif, biarkan dia. Kalau dia negatif, baru kita tukar tempat. Bawa dia ke bawah ataupun bawa dia naik ke atas. So ikutlah yang tu. Tengok soalan. Okey, boleh Alright. So ada lagi soalan? Oh, best juga ajak. Okey. Okey, cikgu, kenapa soalan B tu dekat buku ada FX? Alright. Itu dia cakap macam ni. Katakan. Maksudnya dia yang letak. Bila dia tak bagi apa-apa dekat depan, kita boleh cakap katakan. Macam cikgu tadi soalan A, cikgu buh Y, betul? Cikgu katakan. Sudah cikgu anggap yang dia sebenarnya adalah Y. Macam dalam buku teks dia kata anggap yang ni adalah FX. Boleh, tak ada masalah. Dia so anggap ada FX dekat depan. Benda ni tak ada masalah. Kalau cikgu nak anggap dia ada Y kat depan pun boleh. Macam soalan A tadi. Soalan A tadi cikgu buat anggapkan Y ada dekat depan. Untuk soalan B, dia anggapkan ada FX dekat depan. So benda ni kita boleh letak. Tak ada masalah. Kalau kita tak mau letak, kita kena buat dalam bentuk macam ni. Kalau kita letak, so dia akan berubah. Kita akan jadi dy per dx. Ataupun boleh buat f prime x. Okey, boleh Amni? Faham? Boleh Amni? Faham ni? Maksudnya dia anggap saja. Dia kata okey, bila dia tak ada ke depan, okey aku nak letak. Sebab dua benda ni ataupun yang ni adalah benda yang menunjukkan persamaan.
Nak menunjukkan persamaan. Jadi tak ada masalah. Kalau dalam soalan tak bagi, kita nak anggapkan. Sudah aku nak letak. So boleh. Tak ada masalah. Okey. Amni okey? Faham? Boleh Amni? Sebelum cikgu nak teruskan. Jangan pening. Maksud dia benda ni semua, yang ni dengan yang ni hanyalah cara penulisan sahaja. Cara penulisan sahaja. Kalau dia tak letak, kita nak letak pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh Amni okey ke? Tak reply gitu. Cikgu Isa tak faham. Maksud dia benda ni adalah bebas. Yang ni dengan yang ni bebas. Nak letak pun boleh, tak mau letak pun boleh. Okey. So cikgu teruskan lagi Kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Kalau tak faham lagi tolong beritahu Okey. Okey, macam soalan yang seterusnya, dalam buku teks dia tak bagi juga. Dia adalah Y ataupun FX. Okey. So dalam buku teks dia tak bagi tahu juga. Yang kata depan dia ada Y ataupun FX. So dia adalah 2X tambah 1. So X tolak 1 per dengan X. Okey, dia tak letak juga. Dia tak letak dia sama dengan Y ke ataupun sebagainya. Okey. So nampak tak? Dalam buku teks dia katakan yang ni adalah Y. Sebab apa dia boleh cakap macam tu? Okey, tak apa. So apa dia kata yang tu? Sebab Y, Fx tu hanyalah pemalar sahaja. Boleh letak, tak ada masalah. Boleh letak, tak ada masalah. Kalau cikgu nak buat, katakan K sama dengan 2X tambah 1, X tolak 1 per dengan X. Boleh ke tak? Contoh cikgu buat K. Ini jarang ada. Tapi saja cikgu nak buat. Ada K. So boleh ataupun tidak? So benda tu boleh. Sebab ni hanyalah pemalar. So kalau kita nak buat pembezaan, dia akan jadi dk per dx. Macam tu sahaja. Benda yang ada kat depan ni tak ada masalah. Nak buat apa pun boleh. K ke Q ke Y ke Z ke tak ada masalah. Jangan buat X sahaja. X tak boleh lah. Sebab dalam ni dah ada. So tak boleh. Yang depan tak ada masalah. Sehari kita akan tengok. Dalam soalan yang lain, dalam soalan yang seterusnya ada kadang-kadang pakai V, ada kadang-kadang pakai S dan sebagainya. Okey. Tapi cikgu tak mau buatlah katakan K. Cikgu nak buat Y lah. Senang. So jangan risau. Benda tu hanyalah pemalar sahaja. Okey. So cikgu pakai Y dulu supaya semua orang familiar. Okey. So sekarang tengok sekarang. Dia bukan dalam bentuk yang kita selalu buat. Maksud dia bukan dalam dua ungkapan. Dia ada sampai 3. 1, 2, 3. So tak pernah kita belajar. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan selesaikan. Kita akan ringkaskan dia supaya menjadi satu persamaan yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Macam tu. So apa kita kena buat? Yang pertama adalah kembangkan. Yang pertama kita kembangkan. So kita pun kembangkan. Darab. Okey, so sama-sama. 2X darab dengan X dapatlah 2X kuasa 2. 2X darab dengan negatif 1. So negatif 2X. Okey, 1 darab dengan X, so dapatlah positif X. 1 darab dengan negatif 1, so dia dah tolak 1. Per dengan X. Alright. Okey, dekat sini banyak pelajar terciduk sikit. Dia terciduk, dia jadi pening. Aduh, nak buat macam mana cikgu? Selesaikan lagi. Tak, masih lagi boleh diselesaikan. So macam nak selesaikan? Kita ada lagi yang ni. Negatif 2X tambah dengan X boleh selesaikan dulu. So dia akan jadi 2X kuasa 2. Tolak 2 tambah sini ada 1. So ingat. So tolak 2 tambah 1 dapatlah negatif 1. So dapatlah negatif X. Tolak 1 per dengan X. Okey. Alright. So masih lagi para pelajar akan susah nak buat lagi. Macam mana cikgu nak buat ni? Tak pernah lagi tunjuk ni. Kecuali nanti kita akan ada lagi satu formula tapi cikgu tak tunjuk malam ni. InsyaAllah cikgu tunjuk malam esok. So macam nak selesaikan yang ni? Apa yang kita buat adalah basic balik. Basic pecahan kita. Bila jadi bahagi macam ni, kita boleh pecahkan dia kepada 3 bahagian. 2X kuasa 2 per dengan X. Tolak X per dengan X. Tolak 1 per dengan X. Betul? So nampak tak? Kita boleh pecah. Sebab dia pecahan, so kita boleh pecah. Kita boleh asingkan dia semua. Jadi kita akan dapat macam mana? So kita potong lah. X bawah ada 1, atas ada 2.
tinggal 1 ya. X per X, so hilang. So tinggal 1 saja. 1 per X tak ada. 1 per X tak ada. So 1 per X ni kita nak buat apa? Ingat, pembezaan tak boleh ada pemboleh ubah dekat bahagian bawah. So kita bawa dia naik atas. So akan jadi macam mana? 2X tolak X per dengan X, potong-potong. So jadi tinggal 1 lah. X dah hilang, depan dia ada nombor 1. So tinggal lagi 1 tolak 1X negatif 1. Macam tu. Nak bubuh pun boleh, tak payah bubuh pun boleh. Cikgu lebih suka tak letak lah. Nampak pro sikit. So bubuh. X tolak 1. So apa? X tolak 1 cikgu buat naik atas. Okay, boleh? So kita dah ringkaskan dia menjadi macam ni. So cikgu tulis balik kat atas ni. So dia akan jadi 2X tolak 1 tolak X tolak 1. Okay. So kita dah buat dia jadi ringkas macam ni. Baru kita boleh buat pembezaan. Macam ni tadi tak boleh. Sebab apa? Dia sukar nak buat. Banyak sangat. Atas ada X, bawah ada X. Tak pernah belajar pun kan. Macam mana nak buat kita punya formula? Bawa ke depan, kuasa bawa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Tak boleh. Kan? Banyak sangat. So, kita buat dia dalam keadaan yang lebih mudah. Okay. So, dah dapat macam tu. Cikgu padam. Okay, boleh Cikgu padam balik. Okay. So, barulah kita boleh buat pembezaan. So, kita buat katakan. Katakanlah yang ni Y. Y sama dengan 2X tolak 1 tolak X negatif 1. Okay. So, daripada ni, kita tukar jadi tu. Lebih mudah. So, kita buat pembezaan. Pembezaan apa dia? dy per dengan dx. So, setiap satu ni kita kena buat pembezaan yang berasingan lah. Sebab ada 3 kan? So, kena buat ketiga-tiga. Okay, so, depan ada kuasa 1. So, bawa ke depan. Salin balik. Tolak kuasa. Okay, sekali lagi. Bawa ke depan. Salin balik. Tolak kuasa. Settle. Sekarang negatif 1. Cikgu, tak ada X lah kat situ, cikgu. Macam mana nak bezakan kalau tak ada X? Sebab kita tadi cakap, kaedah kita adalah pengurangan kuasa. Pengurangan kuasa dekat mana? Dekat pemboleh ubah. Ada X, maka kita kurangkan dekat situ. Jadi sekarang, dia tak ada. Dia tak ada dekat sini, tak ada. So, apa yang kita buat? Okay, ini dipanggil sebagai pembezaan pemalar. Negatif 1 ni pemalam. So, dia sama je. Sepanjang dia duduk dekat situ, dia akan jadi sama saja. Negatif 1 saja. Bagus. Kuraya. So, pembezaan untuk pemalar, benda yang sama, iaitu nombor, dia akan jadi automatik kosong. Ingat. Nampak nombor sahaja, kosong. Assalamualaikum. Oh, tiba-tiba. Okay, waalaikumsalam. Okay. Alright, nampak sahaja ada nombor, so dia adalah kosong. So, dekat sini pun jadi kosong lah. Tak payah tulis pun tak apa. Nak tulis pun boleh, tak mau tulis pun tak apa. So, cikgu tak mau tulis lah. Sebab kita ada kosong. Okay. Settle. Yang ni, buat macam biasa. Kuasa ke depan. Salin balik, kuasa tolak 1. Okay. Okay, boleh Yang cikgu tak letak sebab cikgu tak ada kosong. Alright. So, kita akan dapat 1 darab 2. So, dapatlah sini 2. So, X 1 tolak 1 sama dengan kosong. Alright. Negatif, negatif. So, positif lah. 1 tak mau tulis pun tak apa. So, X negatif 1 tolak 1 negatif 2. Okay. Alright. So, ini adalah dy dx kita. Okay. So, sekarang nak buat apa? Selesaikanlah. Yang ni kosong. So, hanya meninggalkan 2 sahaja. Tambah. So, sini adalah X negatif 2. So, cikgu nak bagi dia jadi positif. Maka, cikgu kena buat dia turun ke bawah. So, jadi macam mana? So, yang ni turun ke bawah. Ingat, setiap pemalar, setiap pemboleh ubah, dia mesti akan ada nombor 1. Kalau dia tak tulis apa-apa lah. Ni benda basic lah. So, cikgu bawa dia turun ke bawah. So, dia 1 tinggal dekat atas. X yang ada tu kita buat turun ke bawah. So, ini jawapan kita. So, ini jawapan terakhir kita. 2 tambah 1 per X kuasa 2. Okay. So, boleh Alright. So, yang ni soalan dia agak rumit sikit. Sebab apa?
Sebab dia banyak sangat. Benda dia panjang sangat-sangat. So kita ubah dia jadi lebih mudah sikit. Okey, macam ni. Okey, barulah kita buat pembezaan. Okey, boleh kaedah masih lagi sama. Kaedah masih lagi sama. Okey. Boleh Alright. So, kita tengok lagi soalan yang cikgu tunjuk lagi contoh. Cikgu buat lagi contoh. Okey, cikgu buat lagi contoh. Cikgu ambil lagi contoh-contoh yang ada. Okey, cikgu ambil yang sukar sedikit. Kita ambil yang sukar sedikit. Cikgu buat tunjuk-tunjuk yang sukar sikit lah. Yang senang-senang lagi boring. Lagi ada yang menguap ke apa, you know. Okey, kaedah dia sama. Okey. Cikgu ambil soalan muka surat 41. Latihan kendiri 2.3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan yang susah sikit. Soalan yang susah sikit. So, soalan dia adalah Y sama dengan 4X kuasa 2 dalam kurungan 5 tolak punca kuasa X. Tutup kurungan. Alright. Okay. So, okay. Jadi, untuk soalan yang ni, sama macam soalan C tadi. Iaitu dia dalam keadaan yang banyak sangat. So, kita tak mau. Kita simpelkan dia dengan cara kita kembangkan. Tapi ini punca kuasa. So, untuk memudahkan para pelajar, kita ubah dululah. 5 tolak X kuasa 1/2. Kita mudahkan sikit. Okey, kemudian kita darab. So, darablah. Darab macam biasa. Okey, so 4X kuasa 2 darab dengan 5. So, nombor darab dengan nombor. Pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Itu basic algebra kita. So, 4 darab dengan 5. So, dapat 20. So, X kuasa 2 darab dengan tak ada apa-apa. Salin balik. Okey, boleh. So, depannya ada apa? Depannya ada nombor 1. Alright. So, 4 darab dengan negatif 1. So, jadi negatif 4. Asas sama. Operasi darab. Kuasa tambah. 2 tambah 1/2. Dalam masa yang sama, kita ulang kaji sikit betul tak? Indices, logaritma dan sebagainya. Kita cekapkan balik kita punya basic tu. Alright. So, kita salin balik. 20 X kuasa 2 tolak 4X 2 tambah 1/2. So 2 tambah 1/2 dapat jawapan 5/2. So itu adalah Y kita. Selepas dah dipermudahkan. Dalam keadaan yang mudah untuk kita buat pembezaan. Alright. Okay, mari kita buat pembezaan. So dy per dx. So cikgu buat kat tepi ni. So, dy per dx, apa kita buat? Kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Senang. Tolak, kuasa ke depan, salin balik, kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. Alright, selesaikan. 2 darab 20, so dapatlah 40. Okey, X, 2 tolak 1, so dapat 1. Okey, tolak, yang ni boleh darab. 5 darab 2, 10. X, 5/2 tolak 1, dapatlah 3/2. Okey, so dapatlah X 3/2. Okey, boleh Okey. So, inilah jawapan kita. Okey. Siapa-siapa yang nak buat lagi macam nampak lagi gah. Nampak lagi gah lah. Nampak lagi hebat ni kita ni kan. Ini optional. Yang cara cikgu nak buat yang bawah ni optional. Yang cikgu nak tulis pakai pen merah ni optional. Untuk nampakkan kita lebih ni lah. Bijak. Lebih bijak dan bergaya lah kan. So, apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan tukar yang kuasa 3/2 ni dalam bentuk set. Dalam bentuk set. Tapi ini optional sahaja. Boleh nak buat, tak mau buat pun tak apa. So, 10.
So 3/2 cikgu boleh asingkan dia kepada 3 darab 1/2. Betul? 3/2 cikgu boleh buat 3 darab 1/2. Jadi cikgu akan jadi X kuasa 3 1/2. Macam tu. Betul? Ingat kurungan ada kuasa luar dengan dalam, ada kuasa sahaja luar dengan dalam. So kita kena darab lah. Benda ni operasi darab. Okey. Jadi jawapan terakhir kita akan dapat 40x tolak 10. Jadi 1/2 jadi punca kuasa X kuasa 3. Tu dia. So tinggal dalam jawapan macam ni, handsome lah orang kata. Oi, budak ni genius. Budak ni genius ni. Boleh buat ni. Macam tu. Tapi dapat makan lebih tak? Tak ada lah. Dapat pujian je lah. Dapat pujian, dapat nama. Tinggal dalam keadaan macam ni pun betul dah. Full mark dah. Ini dapat pujian sikit lah. Mungkin pujian lah. Boleh dapat pujian sikit. Yang tu sahaja. Tapi tinggal macam ni maka penuh. Okey, boleh Alright. Okey. Jadi itu adalah pembezaan peringkat pertama, iaitu yang formula yang kita buat lah. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Pesat. Cikgu nak buat lagi satu sana. Esok. Okey, sempat. Sempat. Okey, so cikgu buat lagi satu contoh. Cikgu ambil soalan nombor 3. 3B. 3B, kemudian cikgu buat lagi satu 4B ke. Sebab itu dia ada beza sikit. Soalan dia ada perbezaan sikit. Tapi tak ada apa pun. Sama saja. Okey. So, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu ambil soalan-soalan yang nampak macam hardcore sikit. Yang basic-basic tu juga semua orang boleh. Sebab cikgu punya formula tu mudah. Bawa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okay, next kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan B. Y sama dengan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4/X kuasa 2. Okay. Right. Sekejap, cikgu. Okay, cikgu. Okay, so. Jadi, untuk macam ni, sama juga ada kuasa 2 kat luar. So, apa yang kita akan buat adalah, kita akan permudahkan dia. Kita akan kembangkan dia. Bila kuasa 2, kita kembangkan dia. Okay. So, kita kembangkan macam biasa. Macam mana nak buat? Cikgu punya formula mudah sahaja. Langkah pertama, kuasa 2. Kuasakan 2. Dia kepada 2. Okay, so X kuasa 2, so jadi 4 lah. 2 kat sini, 2 kat dalam. 2 darab 2. Kuasakan dia. Okay. Kemudian langkah kedua, darab. Langkah kedua, darab. 2 darab dengan 4/X. Cikgu letak kat sini ya. So, langkah kedua adalah 2 darab 4/X darab X kuasa 2. Itu langkah kedua. Langkah pertama, kuasa 2. Langkah pertama, kuasakan. Langkah pertama, kuasakan. Langkah kedua, darab. Darab yang ni, darab yang ni. So, dia akan dapat 2 darab 4, 8. Yang ni boleh potong lah. So, dapat 8X. Okay, boleh? So, boleh Cikgu harap tak ada masalah itu. Okay, yang ni cikgu potong. Alright. So, tinggal 8X. So, dapatlah tambah 8X. Okay. Langkah ketiga adalah kuasakan balik. So, dia akan jadi 4/X kuasakan 2. Cikgu buat satu persatu. Cikgu tunjuk. Apa yang berlaku sebenarnya kat sini. Yang langkah pertama ni macam ni lah. X kuasa 2, cikgu kuasa 2 kan dia. Sebab tu jadi kuasa 4. Yang ni cikgu darab. Ni langkah kedua. Ni langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. So ini kita panggil pengembangan cara laju lah. Cara laju. Okay. So ini yang kita akan dapat 4 kuasa 2, X kuasa 2. So 4 kuasa 2 dapat apa? 16 per X kuasa 2. Macam tu. Boleh so ini yang pertama yang berlaku dekat sini. Iaitu kita kuasa 2 kan. Ini yang berlaku dekat tempat yang kedua.
Dan yang belakang kat 3 adalah yang ni. So dapat tambah 16 X kuasa 2. Macam tu. So kena belajar benda ni untuk memudahkan kita, untuk mencepatkan kita dalam proses menjawab soalan matematik tambahan. Okay, next. So kita dah ada Y yang baru. So kita, yang mana ada dekat bawah, kita buat dia ni atas. X kuasa 4 tambah 8X tambah yang ni bawa ni atas. So jadi 16 X kuasa negatif 2. So kita buat dia ni atas. Okay. So ini adalah Y. So jadikan dia sebagai dy per dx. Kena nak bezakan kan. So apa kita perlu buat adalah kuasa ke depan salin balik tolak kuasa. Okay, next. Kuasa ke depan. Sini ada 1. So kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Next. Sama. Kuasa ke depan salin balik kuasa tolak 1. Okay. Cikgu maaf ada silau-silau sikit. Ada lampu ni. Okay. Ni clear sikit. Alright. Okay, boleh semua cara sama. Semua cara sama. Tak ada apa yang beza pun. Cuma kita kena buat bagi dia jadi cantik, jadi mudah sikit. Okay, next kita darab bagi cantik. 4x, 4 tolak 1 dapat 3 tambah. So 8 darab 1 so dapat 8. So x kosong. Okay, negatif 12 tambah 16. Mau cikgu? Negatif 2 darab 16 tambah dah. So dapat negatif 32 x. Negatif 2 tolak 1 so dapat negatif 3. Okay, kemudian selesaikan bagi cantik. Yang ni tak ada apa-apa perubahan. Yang ni dapat 1 so tinggal 8. Yang ni dapat negatif 32. So kita bawa dia turun ke bawah lah. Kita bawa dia turun ke bawah. So dapatlah X kuasa 3. Okay. So dapatlah X kuasa 3. So inilah kita punya dy per dx. Siap. Settle. Okay. Alright. So itulah kita punya dy per dx. Kaedah sama. Cuma kita kena buat pengembangan sikit lah. Dia bagi makin lama makin susah sikit. So yang ni kita kena buat pengembangan sikit baru kita boleh settlekan. Alright. Okay. Cikgu nak tegur lagi satu. Cikgu takut ada para pelajar bila kita nak bawa dia jadi positif, kan, dia tukar jadi macam ni. Cikgu rasa mungkin ada yang akan buat macam ni. 1 per 32 X kuasa 3. Okay. Alright. So, sebab apa? Kalau buat macam ni salah. So, kena faham 32 ni pun ada kuasa sebenarnya. Dia ada kuasa 1. Ingat dalam matematik, kalau tak ada apa-apa dekat depan ataupun dekat atas, maksud dia adalah 1, bukan kosong. Jadi, cikgu tanya, kalaulah para pelajar nak bagi dia ini positif, dia bawa turun. Tapi dua-dua dia pergi bawa turun. Apa akan jadi dekat 32 yang kuasa 1 ni? Siapa yang boleh jawab kat cikgu? Apa yang akan jadi dekat 32 kuasa 1 kalau kita bawa turun dia sekali? Tadi yang positif negatif bawa turun. Okey, bagus. Tadi yang negatif bawa turun jadi positif. Betul? So, kalau lah dia memang dah positif, kita buat turun. Sebenarnya dia akan jadi negatif dekat sini. Negatif 1. Sebab itulah benda ni salah. Sebab kita nak bagi dia jadi positif. Berapa nak buat dia turun? Sebab itulah yang 32 tu duduk dekat atas. So, dia akan sentiasa positif. Yang negatif akan jadi positif. Macam tu. Okay, bagus. Ada yang alert. Okay, so benda ni kadang-kadang boleh berlaku. Kan? Kita tak perasan tengah duk buat rancak-rancak, tengah duk beza. Sekali nak buat jadi positif, tersilap. Bawa turun je, terbawa sekali dua-dua. Excited sangat, bawa sekali 32. Jangan. 32 tinggal dekat atas, hanya bawa yang negatif sahaja turun ke bawah. Okay, boleh Okay, selesai. Okay. Alright. So, itu adalah untuk, faham Terima kasih. Alright. Okay, itu adalah untuk pembezaan. Basic pembezaan. Kita ada dua jenis lah. Yang ada 2, yang ada 3, yang ada 4 sekalipun, kaedah dia sama.
Sekarang kita nak tengok pula lagi satu lagi. Lagi satu lagi cara untuk buat pembezaan. Okey. Jadi, cikgu ambil soalan yang sama, iaitu yang kuasa 2 ni. Cikgu ambil soalan yang sama, iaitu yang kuasa 2 ni. Okey. Tetapi, cikgu ubahkan dia kepada kuasa 4. Okey. Okey. Jadi yang lain yang ni yang lain pula. Yang ni yang lain pula. Ini cikgu tunjuk contoh yang lain pula. Okey, cikgu tanya para pelajar. Adakah para pelajar sanggup nak kembangkan kita punya persamaan ni 4 kali? Maksudnya kita kena buat macam yang tadi tu banyak kali sikit. Sebab kalau 4 kali tak boleh buat laju. Tidak tu. Auni Nur awal sekali tak sanggup. Tidak tak sanggup. Okey. So cikgu pun tak sanggup. Penat nak kembangkan dia 4 kali. Jadi untuk soalan yang ada kuasa sangat-sangat tinggi ataupun lebih bertiga, ataupun sebenarnya kalau kuasa 2 pun boleh nak buat cara cikgu ni. Okey. Alright. So cikgu akan tunjuk cara cikgu dulu. Okey. Sekejap lagi baru cikgu tunjuk cara buku. Cara buku dia panggil apa panggil? Petua rantan. Dalam buku dia suruh kita buat petua rantan. Dalam buku cara dia petua rantan. Cara cikgu ritma lagi. Sama macam tadi. Petua cikgu lagi senang sikit lah daripada yang dalam buku teks. Dalam buku teks petua rantan. Okey. Tapi kita kena belajar juga kan. Kalau soalan tiba-tiba kata menggunakan petua rantan. Haru. Pakat duk garu pala saja. Macam mana nak buat? Okey. Tapi cikgu akan tunjuk dulu cara cikgu. Okey. So, semua orang cakap tak sanggup. Memang cikgu pun tak sanggup. Nak kembang sampai 4 kali. So, apa yang kita akan buat? Untuk buat dia pembezaan, dia akan tambah lagi satu lagi sebutan. Okey. Tadi kita cakap apa? Kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Betul? Kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okey. Kita akan gunakan kaedah yang sama, cuma dia tambah lagi satu benda, iaitu kuasa ke depan. Okey, kuasa ke depan, bezakan yang dalam. Bezakan yang dalam dahulu. Kuasa ke depan. Sana, ada apa tu? Ayah cikgu tak apa. Biar dia. Okey, sekali lagi. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam. So, kita bezakan dulu yang dalam. Okey, kita bezakan yang dalam. Alright. Yang ni kita bawa dia naik atas. Cikgu bawa dia turun di sini dulu. Alright. So cikgu bawa dia jadi macam ni dulu. X kuasa 2 tambah 4X negatif 1 kuasa 4. Okay, cikgu bawa dia naik atas sebab dia tak boleh duduk bawah kan. Okay, sekali lagi. Kita sambung. Kita punya ayat, kita punya ni. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam. Okay, dia tambah satu benda tu. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam. So, kita bezakan. 2 ni mai depan. 2X. 2 tolak 1. Okay, yang dalam ni kita bezakan je salah. Kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. So, kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okay, yang ni pun sama. Kuasa ke depan, salin balik, kuasa, tolak 1. Okey. Alright, itu langkah penambahan. Ini langkah penambahan. Okey, sekali lagi. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik. Dia ambil balik yang tadi tu. Okey. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik. So, salin balik. Okey. Kuasa tolak 1. Kuasa tolak 1. So, yang warna hitam ni yang dia tambah. Tadi kita kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Tapi untuk yang ada kuasa banyak sangat, tinggi. So, kita tambah lagi satu yang warna hitam. Iaitu kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik, tolak kuasa. Boleh? Sekali lagi. Kuasa ke depan, beza dalam. Kuasa ke depan, beza dalam, salin balik, tolak kuasa. Macam tu. Okey, kemudian buat macam biasa. 4. Yang ni kita buat settle. 2 tolak 1, so dapat 1 lah.
Yang ni dapat negatif, ni dapat 4 X negatif 2. Tutup kurungan. Bagus Kuraya. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam. Salin balik, tolak kuasa. So ni bezakan dalam. Okey. So yang ni kita salin balik. X kuasa 2 tambah. Yang ni nak letak kat bawah pun boleh lah. Sebab kita tak kacau kat dia. Okey. 4 atau 1? 3. Macam tu. Okey. So yang depan ni kita boleh selesaikan. Kita akan selesaikan lah, ada kurungan. So kita darab dia masuk dalam. So 4 darab 2 dapat 8. X tolak 16 X. Yang ni nak buat terus ke bawah pun boleh, tapi cikgu buat satu persatu supaya tak pening. Alright. Yang belakang ni memang kita tak akan kacau dia sebab dia ada kuasa 3. So biar angkat dia. Kita hanya akan selesaikan yang depan ni sahaja. So kita bagi dia lagi cantik. Kita buat dia lagi cantik. So yang ni kita buat turun dia ke bawah. So dapatlah 8X tolak 16 X kuasa 2. Tutup kurungan. X kuasa 2 tambah 4 per X kuasa 3. So ini jawapan terakhir kita. Kita akan tinggal dalam keadaan macam ni sahaja. Okey, boleh Okey. So yang tu sahaja. Itu sahaja penambahan kalau kuasa dia terlalu tinggi. Sebenarnya kuasa 2 pun boleh. Sehari cikgu tunjuk. Soalan tadi kuasa 2 kita kembang betul. Sekarang cikgu akan buat dia kuasa 2 tapi cikgu guna kaedah yang ni. Iaitu kuasa ke depan bezakan yang dalam, salin balik kuasa tolak 1. Cikgu akan buat kaedah yang ni untuk kuasa 2. Boleh juga sebenarnya. Tapi selalunya kuasa 2 kita kembang. Sebab dia lebih mudah. Okey. So boleh Alright. So cikgu nak tunjuk contoh lagi. Tapi cikgu nak buat dia kuasa 2. Cikgu nak buat dia kuasa 2. Cikgu nak tunjuk. Cikgu boleh tak terangkan balik yang bezakan yang dalam? Okey, boleh. Okey, yang bezakan yang dalam ni, yang ni, kita guna kaedah yang sama. Iaitu kuasa ke depan. Cikgu ambil yang sini Kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak. Faham tak? Maksudnya yang beza yang dalam tu menggunakan formula yang sama. Cuma bila yang besar ni kita guna formula yang baru. Maksudnya yang dalam kurungan ni kita akan buat kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okey. Yang ni pun sama, kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okey, tutup kurungan. Itu bezakan. Kemudian yang ni kita salin balik, kemudian tolak kuasa. Boleh? Faham tak? Aizil. Maksudnya yang dalam ni kita guna kaedah yang sama. Iaitu kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Tapi untuk yang besar ni, baru kita guna yang baru ni. Iaitu kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik, tolak kuasa. Yang ni yang tambah sikit. Bezakan yang dalam. Tu Kurahaya dah tulis dekat dalam komen. So boleh salin yang tu. Okey. Dia tambah yang bezakan yang dalam sahaja. Yang salin balik, tolak kuasa tu sama. Okey, boleh yang dalam kurungan yang warna hitam ni adalah kaedah yang sama. Kaedah yang sama kita buat tadi. Tak ada apa yang beza pun. Iaitu kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Macam tu sahaja. Okey, boleh Right, sekarang cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Betul ke? Betul ke apa yang cikgu tunjuk ni kan? Betul ke cikgu ni? Tengok-tengok salah. Mana nak tahu kan? So, mari kita try. Untuk buktikan dia, cikgu tak maulah kita kembangkan yang kuasa 4 ni. Menyusahkan. So, kita buktikan dia dengan menggunakan kuasa 2. Kita dah ada kan jawapan kuasa 2 tadi? Okey, kita dah ada dah jawapan yang kuasa 2 tadi. So, double check dengan jawapan cikgu. Cikgu guna kaedah yang cikgu beritahu tadi. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik, kuasa tolak 1. Okey, boleh Cikgu buat. dy per dx sama dengan. Okey. So, kuasa ke depan. So, ada kuasa 2. So, kuasa ke depan, bezakan yang dalam. So, kita bezakan. So, kuasa mai depan, salin balik, tolak kuasa. Okey. Sini, tambah kuasa ke depan,
salin balik, tolak kuasa, tutup kurungan. Okey, kemudian salin balik, okey, tolak kuasa. Alright. Okey, boleh ah? Okey, juga boleh nampak ah? Kuasa ke depan, bezakan yang dalam, salin balik, tolak kuasa. Okey, mari kita buat. So, ini cikgu selesaikan. Okey, cikgu selesaikan. Yang ni dapat 2x kuasa 1. Sini negatif 1 sama. Negatif 4x kuasa negatif 2. Tutup kurungan. Okey. So, yang ni salin balik. Negatif 1. 2 tolak 1, sini dapat kuasa 1 lah. Okey. Kemudian kita darab. So, kita akan dapat. Sini kita darab. 4x, 2 darab ni dapat negatif 8. X kuasa negatif 2. Okey. So, sebab itulah kalau kuasa 2 sebenarnya kita kembang. Sebab apa dia akan jadi masalah dekat sini? Sebab sini kuasa 1, sini pun kuasa 1. So, kita boleh kembangkan pula. Dia jadi lagi panjang kalau guna kaedah yang ni. Kalau kita nak buat yang kuasa 2. Sebab kita kena kembangkan secara manual. Tadi kita kembang secara laju kan? Tapi tak apa. Untuk buktikan bahawa jawapan dia adalah sama, so cikgu buat. Tapi cikgu nak tunjuk bahawa kalau kuasa 2 lebih mudah untuk kita kembangkan dahulu, kemudian buat pembezaan. Daripada kita guna formula yang untuk kuasa lebih daripada 2, iaitu 3 dan ke atas. Okay. So kita buat. So ini kena darab. Ini memang kena darab lah. So 4x darab dengan x kuasa 2, so dapatlah 4x kuasa 3. Betul? Sebab darab, base sama, so sini kuasa 1 tambah 2, dapat 3. Okay. So 4x ni darab pula, so dapat tambah 4 darab 4, 16. So sini kuasa 1, okay, so x, 1, sini darab kan, sini kan operasi darab. So ini negatif 1, so tambah negatif 1. Okay, tambah negatif 1. So jadi lagi susah lah, tapi tak apa, kita buat sama, slow-slow. Yang ni pun kita kena darab juga. So negatif 8. So negatif 8, sini ada 1, so dapatlah negatif 8. So kita ada x, so negatif 2 darab dengan, ni x negatif 2 darab dengan x kuasa 2. So dapatlah negatif 2 tambah 2. Okay, so negatif 8 tambah 4, so dapat 8, 16, 24, 32. Betul tak? Cikgu tak hafal sifir ni ya. Sebab ada kalkulator. Itu kelemahan cikgu lah, cikgu tak suka hafal. Okay, negatif 32. So sini bersama x, so negatif 2, so sini darab, so tambah negatif 1. Okay, tutup kurungan. Jadi panjang betul tak? Tadi lagi senang kan? Yang ni jadi panjang sikit. Okay, so kita selesaikan. So kita akan dapat 4x. So kuasa 3 tambah 16. So yang ni dapat 0. Tolak 8. Yang ni pun dapat 0. So yang ni dapat negatif 32. Negatif 2 tambah negatif 1. So dapatlah x kuasa negatif 3. Okey. So yang ni kita selesaikan. So yang ni dapat 4x kuasa 3. 16 tolak 8. So dapat, ni kan dapat 1. Ni dapat 1. Yang ni pun dapat 1. So tinggal 16 tolak 8. So dapat 8. Betul tak? Okey. Sini dapat negatif 32. So x kuasa 3. Okey, sama tak jawapan? Kau berbeza? Sama tak jawapan kita? Sama tak jawapan? Cikgu terpadam. Sama. Okey. Alright. Sama semua? Aiman kan betul ya? Sama. Alright. Okey. So, nampak tak? Jawapan dia sama. Jawapan dia sama. Tapi dia panjang. Panjang dan boleh careless dekat sini. Betul? Tapi boleh careless betul tak? Sangat-sangat ni. Sini ni kalau tak hati-hati memang careless. Cikgu boleh jamin lah. Cikgu sendiri pun kadang-kadang boleh careless. Tapi Pak Cikgu tadi buat slow-slow kan.
Okey. So, cikgu tak sarankan lah. Kalau kuasa 2, gunakan kaedah yang kita buat tadi. Iaitu, kuasa mai depan, bezakan yang dalam, salin balik, tolak kuasa. Cikgu tak sarankan kalau dia kuasa 2. Kalau kuasa 2, cikgu lebih sarankan untuk kembangkan, kemudian buat pembezaan macam biasa. Buat pembezaan macam biasa. Cikgu lebih sarankan pakai yang tu. Okey, boleh? Tapi, kalau nak buat ni boleh, tapi hati-hatilah. Boleh ada careless dekat sini. Sini ni sangat-sangat boleh careless ni. Sebab dia melibatkan kuasa negatif. Okey, boleh? So, cikgu punya tips adalah kalau kuasa 2, pastikan pakai kaedah yang sama. Iaitu kita kembangkan, kemudian bezakan macam biasa. Okey. Kalau dia lebih daripada 2, sudah ada kuasa 3, 4 dan ke atas, buatlah cara yang kedua. Kuasa ke depan, bezakan yang dalam. Salin balik, tolak kuasa. Okey, boleh? Alright. Okey, sekarang ada lagi 10 minit. Cikgu nak berhenti pukul 10. Sebab cikgu nak guna betul-betul minggu ni punya soalan. Cikgu nak tunjuk kaedah buku teks. Buku teks pun tengok. Okey, ya betul. Kalau kuasa 3 dan ke atas, kenalah guna yang ada bezakan dalam. Betul. Betul Aidil. Aizid. Ya betul. Kalau kata 2 dan ke atas, 3 dan ke atas, 3, 4, 5, pakailah yang tu. Nabil, cikgu ni cikgu kat Saina. Kau dah tak? Cikgu kat rumah. Cikgu kat rumah. Saina boleh masuk. Cikgu bukan cikgu sana. Okey, boleh? Cikgu kat rumah saja. Okey. So, cikgu nak tunjuk juga kaedah buku teks. Okey, boleh? Cikgu nak tunjuk juga kaedah buku teks. Okey. Sebab apa? Nanti takut dalam soalan dia kata menggunakan petua rantai. So, terciduk kalau kita tak belajar benda tu. Okey. Cikgu tak duduk kat Saina. Cikgu bukan cikgu dekat Saina. Cikgu alumni Saina. Cikgu alumni Saina. Cikgu ajar kat tuition. Alright. Siapa yang duduk corneran, duduk pokok sana mungkin tahulah kot. Tuition ajar. Siapa yang duduk jauh tu mungkin tak tahulah. Okey. Alright, cikgu nak tunjuk menggunakan kaedah petua rantai. Cikgu nak habiskan kelas cikgu dengan bagi tahu cara nak buat petua rantai. Cikgu tunjuk contoh satu saja. Petua rantai. Okey. Petua rantai ini kita hanya akan gunakan cara dia adalah kita akan tulis dy per dx sama dengan petua rantai ni sebenarnya dia ada kegunaan dia dekat soalan yang lain, bentuk yang lain. Soalan bentuk yang lain tu akan ada petua rantai ni. Okey. So, kita akan tulis ini sebagai dy darab dengan yang bawah ni sebagai dx. Okey. Kemudian kita akan wujudkan dua benda yang sama dekat sini. Contoh kalau buku teks dia pakai du. Dia pakai dekat sini du, dia pakai dekat sini du. Macam tu. Sebab apa? Supaya nanti kita boleh potong, betul? Kan darab. So boleh potong atas bawah, dia meninggalkan dy dx saja. Nampak tak? So ini dipanggil sebagai petua rantai. Cikgu untuk petua rantai ni cikgu tak sarankan untuk guna soalan yang mudah macam tadi. Cikgu lebih sarankan gunakan yang ni untuk aplikasi nanti. Aplikasi nanti kita akan pakai yang ni, petua rantai. Tapi itulah sebabnya. Kita akan wujudkan dua benda yang sama. Dekat sini, dekat atas ni. Supaya kita boleh potongkan dia. So dia hanya meninggalkan dy per dx. So itu dipanggil sebagai petua rantai. So untuk soalan ni cikgu tak sarankan pakai ni. Tapi tak apalah. Kita ambil. Kita belajar juga macam mana nak guna petua rantai ni. Okey, boleh ya? Okey. So, macam mana nak buat yang ni? Cikgu ambil soalan yang sama macam kita buat tadi. Cikgu guna contoh yang sama. Cuma, cikgu guna petua rantai. So, kita akan buat y sama dengan x kuasa 2 tambah. Okey. Betul. Guna untuk soalan yang ada rate of change. Ya, bagus. Kadar perubahan. Cikgu ambil yang kuasa 4. Cikgu buat yang kuasa 4 kan. Okey.
So apa yang kita buat adalah kita akan let. Cikgu lebih suka pakai let sebab dia pendek sikit. Kalau bahasa Melayu katakan. Panjang. So cikgu akan buat let U kepada yang dalam kurungan ni. Cikgu akan buat yang dalam kurungan ni kepada satu perkataan sahaja, iaitu U. So dia akan jadi U sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Macam tu. Okay. So cikgu bagi tahu kan. Awal-awal dulu cikgu beritahu. Kalau sini U, sini X. Jadi kalau kita nak buat perbezaan, dia akan jadi du per dx. So cikgu abang awal. Yang bahagian depan ni kita boleh anggap dia menjadi apa sahaja. So dekat soalan ni dia suruh kita jadikan dia sebagai U. Dia suruh kita anggapkan dia sebagai U supaya dia jadi macam ni. So dia akan jadi du per dx, tapi cara nak bezakan dia sama macam kita buat. Iaitu bawa ke depan, kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. Okey, benda yang sama. Kita ulang banyak kali. Kuasa ke depan, salin balik, kuasa tolak 1. So kita akan dapat dekat sini 2x 2 tu 1, so tinggal 1, tolak 4x negatif 2. So itu adalah du per dx. So du per dx kita dapat. Okey. Kemudian kita akan buat pula dy per du. Macam mana tu? Sebab tadi kita kata yang dalam ni semua adalah u. Jadi dia dah bertukar menjadi u kuasa 4. So dia dah menjadi u kuasa 4. Sebab kita dah gantikan dia sebagai u. So jadi u kuasa 4. Okey. Daripada sini kita akan buat dia menjadi okey, sebabkan dia y sama dengan u kuasa 4. So kalau cikgu nak bezakan dia, so kalau dekat luar ni y, dekat dalam adalah u, dia akan jadi dy per du. Sebab tu sini du per dx, sebab sini u, sini x. So bezakan dia akan jadi du per dx. Kalau luar y dalam u, so dia akan jadi dy per du. So sama tak? So sama tak? Benda yang biasa. Okey. So benda yang sama, kuasa ke depan, salin balik, tolak kuasa. So dia jadi 4u, 4 tolak 1, so dapat 3. Okey, boleh? Alright. Kemudian kita akan masukkan dekat sini. Nampak tak? Dia panjang. Dia panjang sikit. Sebab tu cikgu tak gemar sangat. Kalau buat soalan yang mudah ni, pakai cara petua rantai. Sebab dia mengambil masa yang lama. Baik kita buat macam tadi kan. Dia tak apa. Cikgu nak ajak juga supaya nanti mudah untuk buat rate of change. So kita ganti balik. So 4u kuasa 3. So 4u kuasa 3. Darab dengan du per dx yang ni. So 2x tolak. Yang ni cikgu buat tone siap-siap. 4x kuasa 2. Tutup kurungan. Okay. So yang u ni kita akan ganti balik lah. Sebab kita tak mau dalam, kita nak dy per dx. So u ni tak boleh hilang, kena hilang lah. So kita ganti balik. So dia akan jadi 4. U tadi adalah x kuasa 2. Okay. Tambah, cikgu ambil yang am lah. Macam tu. Kuasa 3. So darab 2x tolak 4x kuasa 2. Okay. So kita dapat hampir sama macam tadi dah. Okay. Cikgu padam sikit ni. Cikgu padam sat. Sebab tak muat. Okay. So kita selesaikan yang ni. So kita boleh darab lah. Yang ni dengan yang ni kita boleh darab. So dah akan dapat sini 8. So 4 darab dengan 2 dapat 8x. 4 darab dengan ini dapat 16x. Kuasa 2 tutup kurungan. So yang ni tak perlu buat apa lah sebab dia kuasa 3 kan. So kita salin balik. X kuasa 2 tambah. So dapat x kuasa 4 per x kuasa 3. So ini dy per dx. So dapat jawapan yang sama. So jawapan kita adalah sama. Nampak tak? Jawapan kita sama, cuma kita pakai kaedah petua rantai. Tapi tak apa. Cikgu tunjuk satu contoh dulu. Esok malam cikgu tunjuk lagi satu contoh ataupun 2 lagi contoh ke. Kemudian kita akan teruskan lagi kepada subtopik yang seterusnya. Okay, tak apa. Cikgu rasa mungkin kurang faham sikit yang ni. Sebab cikgu tunjuk satu contoh saja. Esok cikgu buat lagi satu contoh. Macam mana nak buat. Tapi
Walaupun kita guna peta rantai, cara nak buat pembezaan dia adalah sama. Ingat kita punya step tadi tu. Ada 2 step, so kena betul-betul faham step tersebut lah. Alright. Jadi sampai sini dahulu kelas cikgu pada malam ini. Alright.